semua dan selamat datang ke Beauty to Go's virtual talk show The Beauty Inside. Anda bersama saya Isha Hamid, di mana kami akan merungkai topik-topik berkenaan beauty and wellness dan kepentingannya dalam hidup kita. Dan pada hari ini kami akan fokus on the topic of penjagaan berpantang. Bersama saya hari ini ialah Dr. Amira Alia, seorang gynecologist yang sangat berpengalaman dalam bidangnya. My personal question lah, kenapa macam you tengok orang putih kan, macam negara barat, diorang tak nampak macam diorang berpantang cara kita berpantang. So how do they berpantang actually? Diorang pun ada juga cara berpantang diorang actually pun. Oh really? Tapi cuma tak samalah dengan cara kita. Memang ada. Kalau you ada kawan-kawan ke apa, you boleh tanya. Memang kat sana pun ada, tapi diorang kena wine ke apa untuk panaskan badan macam tu. So bengkung tu macam corset macam tu ada juga. Oh okay. Ada. Tapi tak semualah. Tapi nak kata, sebabnya kalau dia tak sihat pun, dia tak berpantang pun, kalau dia makan makanan sihat, selalunya insyaAllah okey. Macam tu. So orang dekat sana pun dia tak makan santan-santan. Jarang lah dia nak makan santan-santan, pedas-pedas kan. Dia punya makanan semua salad-salad, grill semua kan. So I rasa dari segi pemakanan diorang pun, kalau diorang tak pantang sangat pun, diorang mungkin yelah, kalau pantang ni bukan pantang masa lepas bersalin je. You memang kena jaga pemakanan you, ada healthy lifestyle, dari bukan sedentary lifestyle semua tu. Kalau you buat healthy lifestyle, you punya pemakanan, you ada positive thinking, good environment semua, insyaAllah you akan stress free kan. You kerja pun okey. Lepas tu you tak nampak lebih tua kan. You selalu senyum semua tu. Tu pun boleh juga kan. Betul-betul. Sebab tu kata kalau pantang ni bukan 44 hari je. Ini sebab kita nak jaga kita punya peranakan semua tu lepas you bersalin lah. Tapi in terms of pemakanan semua tu bukan waktu pantang je you kena jaga pun. Okay. Betul tak? Betul. It's like a long term lifestyle change lah. Long term lifestyle. Kalau you memang ada healthy lifestyle, insyaAllah you tak nampak cepat tua. Okay. Kan? Sebab you tak stress, you makan cukup, tidur cukup, happy, you selalu senyum. So you umur 50 pun nampak macam 30. Betul. Macam doktor pun nampak muda gila. 4-5 kids. Ini genetik lah kot. Tapi patient selalu tak percaya lah. Itulah Nak kata doktor. saya ni 20 lebih, saya kata boleh juga kalau nak 20 lebih. So doktor pun semalam masa doktor cakap umur doktor, saya pun terkejut. Sebab 5 anak, muka macam ya wow. Nampak muda. Dah lah, I cuba nampak berumur sikit lah supaya orang percaya kan. Okay. So right now, as we can see, terdapat ramai servis berpantang yang kat luar sana kan. Macam ada banyak buat servis-servis berpantang ni. So based on, apakah pendapat doktor bagi penjagaan pantang yang sedia ada kat pasaran sekarang ni, and yang terlalu ramai ni? Macam pusat penjagaan, macam confinement center yang banyak ke macam mana? Yes, confinement center yang banyak. Like, what do you think of it? Macam the difference between their treatments ke? Sebenarnya kalau banyak tu kita kena pandai pilih. Sebabnya kalau yang ada juga yang just ambil kesempatan saja, you tak pernah try. Dia kan first time you panggil dia datang, dia kata oh boleh urut ni, nanti jadi sihat semua. Tapi kalau you tak ada latihan yang betul, you buat tu sesuka hati, kadang-kadang dia lebih memudaratkan daripada dia punya benefit dia. Betul tak? Kalau you pergi urut-urut kuat sangat kan, you urut-urut kuat sangat, lepas tu sampai bengkak-bengkak urat semua, sampai sakit-sakit badan, that is not the way. Usually kalau you nak urut orang lepas bersalin ni, dia awal-awal tu you kena ada cara dia. Mula-mula soft teknik dia tu, mula-mula tu you pegang-pegang je semua. Lepas tu the next few days badan dah recover betul-betul, dan baru you urut ikut point-point macam tu. Dia kena ada
latihan. Macam you kena tanya dia ada pergi latihan tak, you ada kursus untuk penjagaan berpantang ke tak, you punya nombor 2, you punya knowledge, basic knowledge of basic life support. Macam kalau you attend client you, lepas tu kalau anything happen, tiba-tiba sesak nafas ke, ataupun ada bleeding ke, atau patient pitam ke apa ke, you ada tak knowledge untuk resuscitate macam tu. You kena attend basic life support dulu untuk tahu macam mana you nak buat dalam in case of emergency pun. So that is penting juga. So kalau you nak pilih penjaga orang confinement lady ni, you kena tengok betul-betul diorang punya pengetahuan diorang tu sebelum you nak bagi terus kat diorang untuk jaga you selama like macam 40 hari ke 2 minggu ke kan. So kena tahu juga diorang punya knowledge tu macam mana, valid ke tak diorang punya latihan tu. So kalau banyak-banyak ni mesti akan ada yang scam tu, doktor tak tahulah, tapi kalau banyak tu you pun tak tahu daripada mana diorang dapat this kind of knowledge kan. And then we baca review lah, tu mungkin boleh membantu lah kan. Dan doktor nak tekankan ialah you kalau orang yang handle you tu tak ada pengetahuan, dia pegang rahim, dia urut badan semua tu, dia boleh memudaratkan juga. So hati-hatilah. You kena first tanya dia punya qualification, ada certificate ke tak, kelulusan ke tak. Sekarang ni KKM dia ada dia punya orang untuk penjagaan pantang sendiri. And then LPPKN pun ada buat juga. That is trusted punya source lah. Itu daripada kerajaan punya latihan. So should be tak ada problem. Tapi kalau yang lain-lain ni you kena tanyalah apa dia ada qualification daripada mana, certificate daripada mana, and ubat-ubat dia tu dia guna ubat apa. Kadang-kadang tu tak tahu jamu apa dia bagi makan, yang tak tahu ada campuran chemical ke apa, you never know. So you patut research dulu, cari, tanya dia dulu guna apa. Doktor lebih prefer ointment luar daripada dia bagi makan apa-apa. So that is more dangerous kan. So lepas tu tengok dia punya hygiene dia kan. Kalau you nak berurut ke, you nak apa ke, dia kena ada SOP dia lah. Especially time-time sekarang ni, time pandemik ni pun, dia kena seorang yang hygienic, mementingkan kebersihan. Okay, cuci tangan, pakai glove, pakai mask, and then you tak nak lah yang jenis yang suka cakap banyak sangat semua kan. Dan kita tak boleh nak relax kan. You kena tengok jugalah orang-orang macam ni. Kadang-kadang ada yang jenis bercakap tapi tangan tak bercakap juga. So kita pun nak relax pun tak boleh kan. So for me, saya pun tak berapa selesa sangat macam tu. So kalau package-package macam bersengkak, bertangas, bengkung semua tu boleh. Tapi yang sengkak tu pun doktor rasa tak perlu banyak kali. Lepas tu bertungku tu mungkin ada orang ada cara dia bubuh daun ke, dia bubuh apa kat situ. Tapi dia not every day you boleh buat benda-benda macam tu. You kena tengok, mungkin seminggu sekali 2 kali macam tu. Sebab doktor pun takut juga, sebab kita main dengan rahim ni, takut nanti rahim tu ada pendarahan disebabkan oleh benda-benda macam ni. You kena tengok package tu, bukan package tu semua kalau you tengok ada yang tak logik, macam kenapa semua ni macam everyday pun you nak buat semua benda-benda macam ni kan. Tak perlu pun sebenarnya. It's just macam seminggu sekali macam tu, bagi you relax macam tu kan. So kena pandai lah pilih, and then search tu daripada sumber yang betul. Kalau you rasa sumber tu okay, boleh dipercayai, InsyaAllah okay. Yang penting kita happy, kita berpantang, kita boleh relax, kita boleh rehat, boleh fokus on baby kita. Yang lain-lain tu, kalau you rasa macam ambil penjagaan berpantang tu lagi bagi you stress, baik tak payahlah. Kan, boleh buat sendiri kan. Kita boleh buat sendiri, kita boleh masak benda-benda sihat sendiri kan. Info saya bagi ni, ada yang you rasa macam bercanggah dengan pendapat sendiri ke apa, tak apa. So apa-apa yang kita dapat ilmu, you kena cari dia punya
pro and cons dia, logik dia kan sekarang ada banyak source. You kena cari yang research yang valid lah untuk you tengok betul ke tak betul benda-benda ni semua kan. So apa yang I cakap ni satu based on my experience, satu based on my pembacaan juga. Lepas tu kita ada consult dengan doktor-doktor lain semua kan. So apa yang I bagi ni semua, apa yang I tahu lah, this is my personal opinion, my opinion, my experience. Tapi kalau you all ada yang lain, you all boleh bagi tahulah, tak ada masalah kan. Right, so I believe that we have reached the end of our show. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Amira kerana sudi berkongsi ilmu dan pengetahuan dengan kami semua pada hari ini. And saya berharap we will meet each other soon in the future lah. Pada anda semua di luar sana, jangan lupa untuk saksikan episod akan datang di mana kami akan merungkai pelbagai lagi jenis topik tentang beauty and wellness. Dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang menonton and I hope to see you all again soon.